Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita nak lihat topik yang ketujuh, kemahiran membaca dan mengeja. Baik, mengeja. Mengeja adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. Yang mana mengeja ialah proses mengadun, yakni mencampurkan serta memilih proses mengadun dan memilih lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan, yakni boleh sebut, dan secara bertulis. Huruf-huruf tu dia panggil sebagai lambang. Kita pilih kita nak letak huruf apa sehinggalah mampu menerbitkan perkataan ataupun secara lisan perkataan secara ejaan bertulis. Okey. Punca kanak-kanak lemah dalam ejaan. Lemah dalam ingatan, penglihatan. Ia tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. Mungkin kerana masa kita mengajar dia tak fokus, ataupun dia mengalami sedikit gangguan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. Banyak faktor lah. Banyak faktor. Ini di antaranya lah sebahagian yang disebut ini adalah sebahagian daripada punca kepada kanak-kanak itu lemah dalam ejaan. Yang kedua ialah masalah penglihatan seperti rabun dan juling. Dia tak boleh nak fokus kepada huruf yang dilihat, huruf yang diajar, tak boleh fokus sebab rabun tak rapok, sebab juling ni kadang-kadang dia ada masalah juga dari segi penglihatan. Lemah dari segi analisis pendengaran. Dia dengar tapi dia confuse, dia dengar B ke D, dia dengar A ke O, A ke E, I ke E, A ke A, dia tukar. Lemah dari segi analisis pendengaran. Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. B, D, bunyi macam D. Itu. Tidak boleh mengecam, yakni mendengar bunyi-bunyi yang terlibat dalam perkataan. Contohnya chord, bunyi ko ya, ko itu tak bunyi, jadi tak tahu gapo. Jadi nak pukul tak boleh, nak eja tak boleh. Gitu. Disebabkan oleh gangguan bising ataupun masalah pendengaran kanak-kanak itu sendiri. Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak, dia tak erti. Sebab apa dia tak erti? Dia tak kenal lagi lah huruf tu. A tak kena, L tak kena, M tak kena. Jadi dia tak boleh nak pilih-pilih untuk diletakkan sehingga untuk disusun, dijadikan perkataan secara lisan atau bertulis. Kemungkinan lemah, betul lah. Lemah dalam bacaan. Sebab dia tak kenal lagi huruf dan dia tak boleh nak menggabungkan huruf-huruf itu. Aktiviti-aktiviti kemahiran mengeja. Membina perkataan berirama sama di pangkal, di tengah atau di hujung. Contohnya la, bu, la, ku, la, yu, la, ki, la, ma. Sama tu la, u, tu. Apa lagi? Saya sakit, saya sangat, saya apa yang macam mana? Saya suka, tak boleh ke? Kalau sa nak sa semua. Saya apa? Siti, tak boleh. Saya satu saya sani satu sama. Contoh, mendiskriminasikan perkataan, yang ni nak mengasingkan perkataan, dia tak kena, tak boleh.
Bukan dia tak kena. Mendiskriminasi perkataan ni maknanya dia boleh menceraikan perkataan, mengasingkan perkataan. Labu, dia boleh tahu la satu, bu satu. Melengkapkan atau menambah perkataan. La dia boleh tambah bu. La boleh tambah ku. Buat satu kita buat satu apa nama ni? Apa nama ni? Lembaran kerja, kita letak suku kata, dia boleh sambung. Okey, itu latihan lah. Membina perkataan di dalam perkataan. Contohnya dalam perkataan dalam perkataan diskriminasi. Gapo kita boleh bina situ? Kita boleh bina nasi. Kita boleh bina gapo lagi? Ikan, kirim. Gapo lagi? Banyak kan? Itu contoh. Kita bagi satu perkataan pada kanak-kanak, kita minta dia bina perkataan yang lain daripada perkataan tersebut. Contohnya mendiskriminasi tu, kita boleh bina banyak perkataan. Nasi, kirim, apa lagi? Diam, demam, boleh. Apa lagi? Banyak tu boleh tu. Contoh gitulah. Untuk aktiviti kita nak ajar kanak-kanak kemahiran mengeja. Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan. Sama lah juga dengan membina perkataan dalam perkataan tu. Membina huruf. Membina perkataan dari huruf sama ya. Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. Ini perkataan berapa suku kata. Ini perkataan ada imbuhan ke tak. Mencari perkataan lawan, berganda dan jantina. Berlawanan, perkataan berlawan. Duduk, bangun. Diam, bising. Berganda, sama-sama. Satu-satu, laki-laki. Permainan teka-teki berkaitan dengan bahasa lah. Permainan silang kata, kotak-kotak tu juga memelatih kanak-kanak untuk mengeja. Cara pengajaran ejaan. Pilih perkataan yang sesuai dengan kemampuan murid. Perkataan itu pernah dipelajari. Jumlah ejaan pada perkataan tu tak terlalu banyak. Dijalankan selepas aktiviti bacaan. Kalau boleh, selepas aktiviti bacaan tu, awak ambil je perkataan-perkataan yang ada dalam aktiviti bacaan tu supaya mudah, biar dia tahu. Maknanya fresh lagi baru belajar dalam aktiviti bacaan. Kita ambil perkataan tu untuk kanak-kanak tu mengeja balik. Guru menyebut, semak bersama. Guru sebut dan semak bersama kanak-kanak. Guru sebut, kanak-kanak ikut. Lepas tu kita semak sama-sama. Lepas tu murid mengeja. Murid mengeja dengan bimbingan lah. Definisi kemahiran membaca. Membaca bukanlah bermakna memindahkan tulisan kepada suara sahaja, bahkan menangkap makna, yakni faham apa yang dibaca. Seorang murid boleh memindahkan tulisan kepada suara. Jika tidak memahami apa yang disuarakan, maka murid itu tidak dikira pandai membaca. Kemahiran membaca ini ialah kita baca dan kita faham apa yang kita baca. Apabila murid itu boleh baca tapi dia tak faham apa dia baca, bermakna dia tidak pandai membaca, tapi dia pandai mengeja sahaja. Pandai mengeja dan pandai sebut. Itu definisi kemahiran membaca berdasarkan tokoh-tokoh lah. Boleh baca lah. Kemahiran membaca.
Ini definisi lagi. Kaedah fonetik atau fonik. Fonik ini ialah kaedah bunyi. Okey, kaedah bunyi. Bahasa Inggeris lah biasanya. Kaedah fonetik memperkenalkan bunyi, seterusnya bunyi konsonan, bunyi vokal dulu. A, I, O, U, U. Lepas tu bunyi konsonan. B, Sh, D. Setelah kanak-kanak tahu beberapa bunyi vokal dan konsonan, mereka didedahkan pula dengan suku kata. Suku kata terbuka, suku kata tertutup. Dan seterusnya suku kata itu digabungkan jadi perkataan. Akhirnya rangkaian perkataan untuk membina ayat. Dia sebenarnya cepat guna fonik, tapi kanak-kanak tu perlu menghafal lah. Kanak-kanak didedahkan dengan bunyi vokal A, A, E, I, E, I, E, is, I, E, I, E, A, I, E, I, I, O, U tu U, U, kalau gabung ia jadi lain. Umbrella ke contoh. Dia tak jadi umbrella, jadi umbrella.